Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nur Azizah binti Atan selaku pensyarah barki khusus PSVK 3113 ini, iaitu Sejarah dan Apresiasi Seni. Saya Anissa Niza binti Zulkifli bersama rakan saya Feza binti Engel. Kami berdua akan membentangkan berkaitan dengan tugasan yang kedua, iaitu KPPB dengan tugasan yang pertama, tentang pembentangan apresiasi dan analisis hasil karya seni menggunakan laras bahasa seni visual yang sesuai. Jadi bagi meneruskan pembentangan ini, saya serahkan kepada rakan saya terlebih dahulu untuk memulakan pembentangan. Dalam video ini, terdapat beberapa perkara yang akan disentuh. Yang pertama sekali ialah pengenalan kepada seni barat yang merangkumi aliran seni mengikut garis masa serta aliran yang dipilih untuk dibanding beza, iaitu aliran kubisme dan juga aliran seni pop. Kemudian terdapat juga pandangan tokoh mengenai seni dan juga akhir sekali perbandingan karya, iaitu karya yang dipilih Portrait of Pablo Picasso dan juga Shot of Mary Lynch. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Seni barat sebenarnya telah lama bermula, iaitu sejak zaman prasejarah lagi. Ia kemudiannya berkembang dengan pesat mengikut zaman sehingga muncul aliran-aliran dalam seni barat. Jadi di sini saya senaraikan aliran-aliran seni barat mengikut abad. Aliran seni di barat bermula dengan Renaissance dan kemudiannya pada abad ke-18 wujud aliran baru, iaitu aliran barok, rokoko dan juga neoklasik. Pada abad ke-19 pula, aliran yang muncul ialah aliran romantisme, realisme, impresionisme, post-impresionisme, simbolisme dan juga konstruktivisme. Beralih ke abad ke-20 pula, aliran yang wujud pada abad ini ialah aliran fauvisme, ekspresionisme, cubisme, futurisme, dadaisme, abstract expressionisme, pop art, op dan kinetik, de Bauhaus dan minimalisme. Akhir sekali ialah aliran pada abad ke-21 hingga kini, iaitu yang merangkumi superrealisme, contemporary art dan juga seni digital. Dalam pembentangan ini, kami memilih untuk membanding beza dua aliran daripada abad ke-20, iaitu aliran kubisme dan juga aliran pop art. Bagi aliran kubisme, aliran ini tergolong dalam aliran seni moden yang wujud pada abad ke-20. Jadi tokoh yang terkenal pada zaman tersebut iaitu Pablo Picasso dan juga George Braque merupakan pelopor bagi gerakan kubisme ini. Dalam aliran ini terdapat ciri-ciri yang menjadi identiti kepada kubisme. Yang pertama sekali, karya tidak terikat dengan catatan tradisional yang melibatkan peniruan terhadap objek sebenar. Jadi aliran kubisme ini lebih kepada penciptaan idea yang baru dan tidak meniru secara terus terhadap objek sebenar. Kemudian, objek juga digambarkan secara terpotong-potong dan banyak menggunakan bentuk-bentuk geometri seperti bulat, segitiga, segi empat ataupun bentuk-bentuk yang bebas yang bersata dan juga bersudut. Akhir sekali, karya pada aliran ini adalah separa abstrak, di mana subjek yang digambarkan tidak meniru objek sebenar, tapi audiens masih boleh tahu apa yang dilukis oleh pengkarya. Seterusnya kita lihat tokoh-tokoh dalam aliran ini pula. Tokoh dalam aliran ini terdiri daripada Pablo Picasso, Joan Gris, George Braque dan Marcel Duchamp. Jadi antara karya yang tersohor pula dalam aliran ini ialah The Weeping Woman yang telah dihasilkan pada tahun 1937 oleh Pablo Picasso. Masuk kepada perbandingan karya. Pertama sekali kita analisis karya yang pertama, iaitu karya dalam aliran kubisme. Jadi karya yang dipilih untuk dianalisis adalah bertajuk Portrait of Pablo Picasso yang telah dihasilkan pada tahun 1912 oleh Joan Gris dengan menggunakan cat minyak atas kanvas. Jika dianalisis secara deskriptif, kita dapat tahu bahawa karya ini merupakan karya semi-abstrak. Ini bermaksud karya ini tidak menggambarkan subjek secara realistik, tapi audiens masih boleh faham apa yang ingin digambarkan ataupun disampaikan oleh pengkarya. Jadi dalam karya ini, figura yang dipilih iaitu Pablo Picasso telah digambarkan seakan-akan figura tersebut terpotong-potong. Dari aspek analisis pula, didapati teknik yang digunakan dalam karya ini ialah teknik hard edge, iaitu satu teknik yang melibatkan proses memisahkan warna sama ada dengan menggunakan masking tape atau secara spontan. Jadi dari karya ini kita dapat lihat kesan-kesan garisan yang terhasil daripada penggunaan masking tape
seperti yang ditunjuk dalam slide bagi memisahkan bahagian-bahagian tertentu pada karya. Penggunaan teknik ini secara tidak langsung menjadikan karya ini kelihatan bersudut dan juga bersata. Tambahan pula, kalau kita lihat pada setiap sisi bentuk geometri tersebut, pengkarya telah menggunakan ton warna gelap ke cerah bagi menyerlahkan lagi pemisahan bahagian-bahagian ini. Dari segi mesej tersurat pula, karya ini menggambarkan seorang figura yang sedang memakai suit sambil duduk dan memegang palet warna. Figura tersebut sukar untuk dikenal pasti atas sebab karya ini semi-abstrak. Tapi berdasarkan tajuk karya ini, penonton dapat tahulah bahawa figura yang digambarkan merupakan seorang tokoh kubisme yang sangat terkenal, iaitu Pablo Picasso. Baiklah, dari segi mesej tersirat pula, karya ini membawa mesej di mana beliau mengagungkan Pablo Picasso yang merupakan tokoh yang menjadi pencetus kepada aliran kubisme ini. Beliau juga telah menghasilkan karya dengan ciri-ciri kubisme, iaitu satu simbol signifikan terhadap style yang dibawa oleh Pablo Picasso. Jadi, secara umumnya kita dapat tafsir bahawa karya ini merupakan satu penghargaan kepada Pablo Picasso yang merupakan pelopor kepada aliran kubisme. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya, Feza binti Engel, terhadap analisis karya yang pertama dan penerangan yang sangat jelas berkaitan dengan aliran seni barat, iaitu kubisme. Jadi, saya akan menyambung pembentangan ini dengan analisis bagi karya yang kedua, masih lagi dalam aliran seni barat, namun berbeza aliran, iaitu aliran seni pop ataupun dikenali sebagai pop art. Jadi aliran seni pop ini pertama kali dipopularkan oleh Andy Warhol dari Amerika, dan perkataan pop art ini sendiri berasal daripada perkataan popular art ataupun seni yang popular. Jadi aliran seni pop ini berkembang pada abad ke-19 ataupun pada awal abad ke-20. Jadi berkaitan dengan ciri-ciri aliran seni popular ini, ciri-cirinya kebiasaannya pengkarya menggunakan simbol-simbol dan gaya visual dari media masa yang popular. Sebagai contoh, seperti majalah, iklan, televisyen dan komik. Jadi, kebanyakan karya dibuat secara pengulangan foto wajah-wajah artis Hollywood yang popular pada zaman tersebut. Sebagai contoh, zaman Andy Warhol ni, artis yang popular adalah artis seperti Marilyn Monroe, Elvis Presley, dan kebanyakan karya yang dihasilkan adalah menggunakan teknik silk screen ataupun sutera saring dengan menggunakan warna-warna komplementari. Warna-warna komplementari ni adalah warna yang bertentangan dalam roda warna. Sebagai contoh, dalam slide yang ditunjukkan tersebut, itu adalah contoh-contoh karya yang dihasilkan Andy Warhol pada zaman tersebut. Bukan sahaja figura, namun terdapat juga produk yang ingin dikomersialkan seperti minyak wangi tersebut, iaitu Chanel, ataupun figura yang popular iaitu Muhammad Ali yang menjadi salah satu figura yang popular dalam dunia boxer Amerika. Jadi, salah satu karya yang saya akan analisis dalam aliran pop art ini adalah karya The Shots Marilyn yang dihasilkan oleh Andy Warhol pada tahun 1964 yang bersaiz 40 inci. Jadi apresiasi karya yang kedua ini saya akan bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian. Jadi berkaitan dengan deskripsi, terlebih dahulu saya akan mengulaskan berkaitan dengan apa yang dapat dilihat secara kasar dalam karya tersebut. Karya tersebut menunjukkan 4 imej potret Marilyn Monroe dalam satu skrin. Dan kebanyakan penggunaan warna yang digunakan adalah warna-warna yang terang dengan gabungan foto Marilyn Monroe tersebut. Seterusnya, berkaitan dengan analisis karya The Shots Marilyn ini, ekspresi dan kombinasi warna yang terang seperti merah dan kuning memberikan kesan yang positif serta memberi tarikan kepada penonton untuk melihatnya. Jadi, dalam karya ini juga, Andy Warhol menggunakan teknik
cetakan sutera saring ataupun lebih dikenali sebagai silk screen dalam bahasa Inggerisnya, yang mengaplikasikan 4 latar belakang warna yang berbeza, iaitu warna merah, jingga, biru muda dan hijau turquoise. Seterusnya, bagi interpretasi bagi karya The Shots Marilyn ini pula, Andy Warhol ini mencipta karya tersebut berdasarkan foto Marilyn Monroe yang terkenal, iaitu potret Marilyn Monroe bagi filem Niagara pada tahun 1953. Jadi potret bagi Marilyn Monroe dalam filem tersebut menjadi sebuah simbol dan ikon yang popular bagi bintang Hollywood tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat peristiwa yang tragik menimpa Marilyn Monroe pada ketika itu yang menyebabkannya meninggal dalam keadaan yang tragik. Jadi kematian yang tragik ini Andy Warhol abadikan dalam bentuk karya cetakannya. Dan ini bukan sahaja membuatkan Andy Warhol ingin mengekspresikan sebuah seni yang popular, namun ia adalah sebuah obsesi Andy Warhol terhadap tipu muslihat budaya popular pada masa tersebut. Berkaitan dengan aspek yang keempat, iaitu aspek penilaian. Andy Warhol ini bijak dalam memanipulasi warna dalam ciptaan karya The Shots Marilyn ini. Penggunaan warna yang terang dan manipulasi warna beliau dalam karya cetakan beliau ini dapat menarik perhatian pemerhati untuk melihat karya tersebut. Selain itu, teknik cetakan skrin ini membolehkan beliau meneroka dengan lebih meluas dan mencipta pelbagai kesan kontra dengan setiap ulangan dalam satu imej. Secara umumnya, kita dapat banding beza karya Cubisme dan juga karya pop art yang dipilih. Jadi, bagi karya Cubisme, karya yang dipilih bertemakan figura dan juga separa abstrak. Kemudian menggunakan teknik hard edge untuk menghasilkan setiap bahagian yang bersudut dan juga bersata. Kemudian menggunakan ton warna yang berbeza bagi memisahkan bahagian setiap rupa geometri. Bagi karya pop art pula, karya tersebut bertemakan imej popular, pemimpin dan juga benda-benda komersial. Kemudian terdapat aplikasi teknik sutera saring ataupun silk screen. Kemudian menggunakan warna-warna yang terang yang menimbulkan aspek kontra dan juga penegasan. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.